So untuk video yang ini pula, saya akan bawa anda untuk mengkaji ataupun menilai setiap kaunter, iaitu kaunter-kaunter yang saya dah pilih ni. Okey, kaunter-kaunter yang saya dah pilih ni mengikut harga 20 sen ke 80 sen di dalam senarai Bursa Malaysia. Okey, untuk membuat pembelian. Okey, di mana patut boleh beli. Okey, yang kaunter-kaunter contoh sebelum ni. Okey, contoh-contoh yang dah jadi, okey, dah naik, selepas tu saya akan tunjuk yang naik dan yang turun, bukan naik saja. Okey, tapi sebelum tu saya tambah nota sedikit lagi. Saya terlupa untuk nak inform di nota yang sebelum ini, iaitu video sebelum ini. Ini adalah cara untuk membeli. Saya ulang sekali lagi, jika terjumpa salah satu daripada 3 candle ini, iaitu Doji, Hanging Man dan juga Shooting Star, ready untuk beli esok. Okey, macam mana kalau dah beli? Ini dah jawapannya. Okey, so bila dah buat pembelian, pasti kita kena letak satu target price. Okey, target price adalah yang pertama sekali, target price ni kita boleh letak mengikut banyak kaedah lah. Di antaranya support dan resisten dia, ataupun menggunakan Fibonacci, ataupun guna resisten yang lama, ataupun menggunakan pelbagai indikator dan juga teknik. Okey, untuk teknik pembelian menggunakan kaedah doji ni, okey, beli apabila jumpa salah satu daripada 3 candle. Okey, menggunakan teknik candle okey, bila terjumpa salah satu daripada 3 candle ini, bersedia untuk beli. Manakala waktu untuk menjual ni dia memang ada banyaklah cara, tapi untuk candle ni lebih saya fokus kepada apabila jumpa semula salah satu daripada 5 candle. Okey, terjumpa salah satu dari 5 candle, iaitu apa 5 candle itu? Okey, 5 candle tersebut adalah yang pertama sekali, okey, doji. Ini anda kena salin nota. Yang kedua adalah Shooting Star. Okey, sama sahaja. Saya ikut turutan seperti yang di atas Hanging Man dulu. Okey, yang ketiga adalah Shooting Star. Keempat, Morobozo. Dan yang kelima adalah Spinning Top. Okey, so anda perlu salin nota ini supaya anda lebih jelas, okey, lebih faham untuk anda nak monitor semula selepas ini. So saya hanya bagi tutorial dalam bentuk online, dalam bentuk video, tapi anda perlu short form kepada nota-nota ringkas yang anda faham, okey, yang boleh buat anda faham. Okey, so beli jika terjumpa salah satu daripada 3 candle ini. Okey, dia ada syarat dia, kena bagi naik dulu selepas beli. Okey, selepas beli tunggu sahaja, hold sahaja sehingga terjumpa salah satu daripada 5 candle ini. Okey, ini untuk yang asas. Okey, dia sebenarnya ada lebih advance. Saya tak katalah saya nak ajak lebih advance lagi lepas ni. Tak, dia benda yang sama, tapi advance maksud saya itu adalah skill kita. Bagaimana kita nak hold lagi. Contohnya, kalau contoh dekat sini saya kata beli apabila jumpa salah satu daripada 3. Macam mana pula kalau kita dah beli, tiba-tiba jumpa salah satu daripada 3? So jawapan dia, tengok esok dulu. Kalau dia naik lagi boleh hold, naik melebihi high boleh hold, tapi kalau dia tak naik boleh jual. Okey, so syarat untuk beli hanya 3 ini sahaja. Okey, syarat untuk jual apabila jumpa salah satu daripada 5 candle. So kita pergi ke counter. Okey, counter demi counter. Yang pertama adalah counter Kanger. Seperti yang saya kata, lebih kurang ada 67 counter, tapi tak semua 67 counter ini kita boleh beli. Okey, sebab kaunter-kaunter yang kita nak beli ni adalah kaunter-kaunter seperti mana yang saya dah bagi tahu dalam CD pertama, iaitu kaunter-kaunter yang uptrend sahaja, yang ada volume sahaja. Okey, kaunter yang tak ada volume, tak uptrend, downtrend, okey, sideways, memang tak dibenarkan beli. Memang tak melepasi syarat untuk teknik ini. Okey, untuk teknik ini tak melepasi syarat. Okey, so kita tengok kaunter yang pertama. Okey, itu kaunter Kanger. Dan untuk pengetahuan, saya tak sediakan sebarang nota dekat tepi saya ke untuk buat
okey, untuk buat macam tentatif apa yang saya nak cerita tak. Saya buat secara live, okey, secara spontan, dan saya boleh buat nota bersama-sama dengan anda. Seperti mana saya mengajar di dalam kelas juga pun, saya tak menggunakan PowerPoint, saya hanya menggunakan graf sahaja, okey. So yang pertama adalah Kangar. Okey. Kangar kalau kita tengok waktu sekarang ni memanglah counter ni dia uptrend tapi consider sideways. Kenapa saya kata uptrend dan consider sideways? Okey, boleh ulang balik sini pertama kalau tak ingat. Yang pertama kita tengok volume di mana bermula. Okey. So di sini bermula volume, so kita ambil area sini sahaja, dan sekarang ini kita tengok dia dalam keadaan uptrend, cuma lately ni dia dah sideways. Okey, so bila dia dah sideways lately ni, yang pertama sekali, bila pula kita nak panggil dia sebagai satu counter uptrend? Okey, bila dia melepasi resistance. Okey, so bila nanti dia melepasi resistance, dia kembali uptrend. Kalau dia turun ke bawah pun tak ada masalah, dia still uptrend lagi kalau dia boleh naik balik di paras support ini. Okey, katakan dia turun, nanti dia naik balik, itu kita dah panggil dia sebagai satu counter uptrend. Okey, so dulu punya cerita, ini sekarang kita tengok dulu punya cerita, waktu ni, okey, waktu ni dia uptrend betul. Tapi waktu ni takkan kita nak beli kat bawah-bawah ni, betul tak? So jawapan dia, kita akan beli apabila sesuatu counter ni dah menampakkan uptrend. So sini sideways, tiba-tiba naik. Okey, apabila counter ni dah naik melebihi resistance, contoh kata resistance ni saya ambil, okey, di sini 17 sen. So bila dia dah naik lebih pada 17 sen, baru kita anggap dia sebagai satu counter uptrend. Kalau dia tak naik lagi, makna dia area sini lah. Nampak? Tak uptrend lagi lah. So bila dia dah naik, okay, dah close atas pada 17 sen, baru kita consider dia sebagai satu counter uptrend. Okay, so saya bawa kepada anda, okay, di mana dulu sepatutnya beli. Okay, contoh ini adalah shooting star. Okay, saya beritahu ini adalah shooting star. Okay, kenapa dia dua kali ganda shadow dia, tetapi esoknya tidak melepasi syarat untuk buat pembelian kerana shooting star, high shooting star adalah pada harga 0.180. Okey, tetapi esok dia buka pada harga 17 sen, kemudian turun dulu 16.5 sen, kemudian naik sehingga 18 sen dan turun tutup di 17.5. Bermakna selepas candle shooting star tidak naik melebihi 0.18. Okey, apabila tidak naik melebihi 0.18, tak lepaslah syarat untuk buat pembelian. Okey, so tak lepas syarat untuk buat pembelian, jangan buat pembelian. Sebenarnya nak beli boleh, tapi dia agak risiko lah kalau tak lepas ni. Better bagi lepas dulu. Okey, better bagi lepas dulu baru buat pembelian. Okey, memang saya tahu ada sifu-sifu lain yang bagi tahu kata jumpa je shooting star, hanging man, doji, beli saja. Tapi untuk saya, yang pertama counter mesti uptrend, yang kedua bagi naik lebih high dulu, lebih selamat. Okey, lebih selamat. Kita nak pembelian biarlah dalam keadaan yang agak selamat, jangan nak tanggung risiko banyak-banyak. Okey, so ini adalah shooting star tak lepas syarat untuk buat pembelian, okey, kerana tak melebihi high untuk esok. Ini saya ulang bagi clear. Ini adalah tarikh 1 hari bulan 4. Okey, high tengok dekat atas ni ini tarikh, ini high. Okey, tarikh 1 bulan 4, high 18 sen. Keesokan harinya ataupun hari Isnin, iaitu ni hari Jumaat, kemudian next trading day 4 hari bulan 4 iaitu hari Jumaat, high dia sama 18 sen. Okey, bermakna kalau kita tengok balik, jika terjumpa salah satu daripada candle, jumpa shooting star, bersedia untuk beli esok jika harga esok, hari esok melepasi high hari ini. Okey, kena bagi lepas high hari ini. Okey, high yang shooting star dekat counter ni adalah 18 sen. Esoknya tak naik lebih 18 sen. Dia hanya touch sahaja 18 sen. So tak melepasi syarat. Okey, sama juga kalau kita tengok dekat sini ada doji. Okey, esoknya tak melepasi syarat. Mungkin kecil sangat, saya besarkan sikit. Okey, so di sini doji high doji ini adalah 0.22. Esok pun dia buka dan naik sehingga 0.22 sahaja, dia tak naik melebihi high. So tak melepasi syarat untuk buat pembelian. Okey, dan untuk pengetahuan, saya beritahu ini bukan spinning top, ini bukan hanging man. Okey, hanging man dia kena panjang. Okey, just sedikit saja, ini pun bukan hanging man sebab body dan shadow sama panjang. Okey, so kemudian ada terjumpa lagi satu doji dekat sini. Okey, yang ni best.
Okey, doji ini high-nya adalah 0.24. Manakala keesokan harinya ataupun next trading day, dia buka saja 0.24, dia turun dulu 0.235, kemudian saya pun tak pasti pukul berapa, saya tak boleh nak, boleh check tapi saya tak nak check sekarang. Okey, kemudian naik 245, mungkin katakan pukul 10 naik 245. So, naik saja 245 ini dah boleh buat pembelian. Okey, dah boleh buat pembelian dan simpan saja. Anda tak perlu nak fikir nak jual hari ini juga. Just simpan sahaja sehingga bagi dia close dulu, tengok candle apa yang berlaku. Okey. Dan apabila close, kita nampak candle ini berlaku. Okey, ini bukan hanging man. So ini kita panggil sebagai tak ada nama lah. Okey, so tak ada signal penjualan. Kerana apa? Selepas kita beli, kita perlu jual semula apabila terjumpa salah satu daripada 5 candle ini. Okey, so kita tengok balik. Candle yang berlaku pada hari kita buat pembelian, tak ada sebarang nama. Bukan di antara 5 candle yang saya nyatakan. Okey, kemudian tunggu lagi satu hari dan bagi close dulu. Okey, apabila close, kita tengok ini bukan shooting star. So, okey, tak ada masalah. So, tak perlu buat penjualan. Tunggu lagi esok. Ni selalunya orang akan kecut perut sikit lah. Dia naik dulu, tengok short dah, tiba-tiba dia turun balik dekat paras kita beli. Tapi apa-apa kita bagi dia close dulu. Okey, kemudian dia close. Ini bukanlah bentuk doji. Sebab doji dia perlu sama panjang. Okey, ini bukan doji. Just kita boleh hold lagi sehari. Kita tengok esok macam mana. Tiba-tiba close sahaja esok, kita tengok dia dah membentuk satu spinning top. Okey, so bila membentuk satu spinning top, ini adalah signal penjualan. So kita tak dapat jual pada hari spinning top ni, kita akan dapat jual pada keesokan harinya. Okey, so keesokan harinya dia buka je, pagi-pagi tu dah nak buat penjualan pun boleh, nak tunggu sikit lagi pun boleh, tak ada masalah. So katakan kita jual pada hari open. Sini opennya adalah 255. So tadi beli dekat sini. So ada keuntungan sebanyak 1 sen sahaja. Okey. Keuntungan sebanyak 1 sen iaitu sebanyak 4%. Okey. Okey, nampak. Nah jelas dekat situ. Beli apabila jumpa salah satu daripada candle, salah satu daripada 3 candle, dan jual apabila jumpa ini. Ini untuk counter Kanger. Okey, ini untuk counter Kanger. Memang nampak sikit. Nanti saya akan tunjuk contoh-contoh lain lah. Saya akan bawa insyaAllah selama 1 jam video ini. Okey, dan saya akan bawa kepada anda setiap counter insya-Allah. Okey. So ini adalah signal pembelian. Okey, ini adalah signal penjualan. Mudah saja. Saya nak bagi benda ni nampak mudah. So anda beli dengan keadaan yang yakin. Okey. So yang pentingnya beli faham, jual faham. Itu dulu. Okey? Dan tak semestinya saya kata beli je untuk. Tak. Saya tak kata. So kena yang penting anda kena faham dulu teknik ni betul-betul. Okey. Selepas sahaja anda jual, anda boleh monitor lagi. So kita tak masalah. Okey. Selepas sahaja jual, tiba-tiba datang semula shooting star. Cumanya esok ni tak melebihi high shooting star, so tak boleh buat pembelian. Okey? Di sini pun kita panggil sebagai shooting star. Esok boleh buat pembelian. Okey. Dekat sini saya nak bagi tahu. Shooting star. Okey, shooting star. Shooting star ni saya letak nombor 3. Sebab apa? Yang pertamanya, shooting star ni dia shadow panjang ke atas. So, bila shadow panjang ke atas, nak naik melebihi high ni agak tinggi. Okey? So, ini kita kata ini shooting star. Nak naik, kita kena tunggu 265. Padahal hari tu dia close 25. So, nak tunggu dia naik pun 15, 1.5 sen. So, ini saya letakkan sebagai signal pembelian yang terakhir. Kalau tak ada signal lain, saya gunalah signal shooting star ni. So utamakan doji dengan hanging man. Utamakan hanging man. Utamakan dua. So selalunya kalau shooting star ni saya jarang buat pembelian menggunakan kaedah candle, kerana kita nak bagi dia naik lebih high pun dah agak tinggi. So 27 beli, esoknya dah nak kena jual. So dalam keadaan mungkin rugi sikit ataupun tak untung tak rugi. Okay. So kemudian sini pun sama. Ini bukan shooting star. Sorry. Okay. So saya nak bagi tahu kepada anda kenapa kita perlu tunggu dia naik melebihi high dulu. Okay. Jawapannya adalah contohnya macam ni lah. So counter yang uptrend tiba-tiba dia sideways. Okay. Counter ni kita panggil uptrend. Katakan dekat sini. Counter ni uptrend. Tiba-tiba dia nak jadi sideways. Tengok dekat sini ada doji. Kalau anda tak, okay, saya bagi besarkan sikit dekat sini. Okey, di sini ada doji. Kalau kita
jumpa saja doji nak beli, jawapan dia susah sikit So beli kat sini, better bagi dia naik dulu. Itu lebih bagus. Jumpa doji, naik, okey, sini boleh buat pembelian. Ini doji dan di sini ada kenaikan. So anda boleh buat pembelian dekat sini. Okey. Tapi dekat sini dah kena jual. Ini adalah hanging man. Okey, so lebih kurang lah anda akan buat pembelian dekat sini dan jual dekat sini. So ada 3%. Okey lah, 2 kali beli dah. Tadi dah dapat 4%. Ini dapat lagi 3%. Tapi kalau tak lepas syarat, jangan buat pembelian. Contohnya lah, saya nak bagi tahu dekat sini. Sini doji tak lepas syarat. Sini doji pun tak lepas syarat. So maknanya apa? Jika tak lepas syarat ni selalunya kurang sikit kenaikan dia. Okey. So yang tu kena faham dulu. Better bagi lepas syarat, iaitu naik melebihi high. Kalau nak cuba juga beli tanpa melepasi syarat, cuba beli. Okey, tak ada masalah untuk nak bagi lebih cekap. Kenapa saya kata macam tu? Mesti ada sebab dia. Okey. So dan lagi satu saya nak tunjuk macam ni. Nanti ada orang akan keliru lah. Contohnya doji keluar dekat sini. Okey, doji keluar kat sini. Tiba-tiba esok tak naik lebih high. Lusa naik, dia kata boleh beli. Jawapan dia, teknik tu tak kena lah. Jangan belilah. Maksud saya adalah esok sahaja. Lusa kita dah tak pakai dah. Okey. So teknik pembelian menggunakan kaedah candle ini hanyalah untuk esoknya sahaja. Lusa kita dah tak pakai, tulat dah tak pakai dah. Okey. So settle untuk hanger. Saya bawa lagi beberapa contoh untuk app Asia. Okey, so kalau anda tengok counter app Asia ni, counter ni dah sekarang ni nampak uptrend lah counter ni. Okey, so nampak uptrend. Tapi kalau kita nak buat pembelian, katakan yang sebelum-sebelum ni, kita mesti counter tu melebihi harga yang resisten lama. Okey, so dekat sini baru kita panggil dia sebagai satu counter yang uptrend. Okey, waktu dekat atas ni. Okey, so jumpa satu doji. Okey, dekat sini. Awal-awal dia dah breakout dah. Okey, bukan breakout, dia naik lebih daripada resisten, dah jumpa doji. Okey, so dekat sini esoknya lebih high. So boleh beli. Nampak mudah tak? Tapi dia kena tahan sikit lah. Turun dulu, naik, turun dulu, naik terus. Okey, naik terus. Jadi shooting star dekat sini. So bila jumpa saja shooting star, esoknya dah boleh buat penjualan balik. Tapi sayangnya esoknya kalau jual di sebelah awal-awal pagi, memang dalam keadaan untung tak, rugi tak lah. Sebab kita akan jual pada harga sama dengan harga kita beli. Okey. Kemudian dekat sini. Sini ada hanging man. Dan anda perlu ingat, jika anda jumpa saja hanging man ni, sebenarnya hanging man ni signal yang sangat strong untuk counter nak naik. Sebab apa? Sebab dia dah turun dah, dia naik balik. Okey. Kalau kita, siapa yang faham melukis candle, counter ni buka dekat sini. Dia turun dulu, tiba-tiba dia rebound naik. Itu sebab dia. Okey, kalau jumpa saja counter-counter macam ni, yang ada hanging man ni, counter tu uptrend pula, cantik. So, boleh monitor betul-betul. So, katakan beli dekat sini tadi, naik melebihi high. Okey, naik katakan beli dekat sini. Kemudian, jumpa semula hanging man. So, esoknya jual. Okey, jual dalam keadaan untung setengah sen. Okey, memang nampak tak menarik. Okey, tak apa, nanti saya akan tunjuk counter-counter yang lebih menarik. Jangan risau. Ni saya secara spontan saya bawa ni. Okey. Kemudian di sini ada doji, di sini ada doji. Doji ini tidak melepasi syarat. Okey, doji ini tidak melepasi syarat. Kerana next tu tidak melebihi high dan dia berlaku lagi sekali doji, next lebih high. So apabila next melebihi high sahaja, beli. Okey, beli saja. Dan saya tak kata beli-beli ni confirm tu. Nampak dia turun dulu. Okey, kemudian dia naik dan terjumpa satu Moropozo dekat sini. Andai kata anda kurang jelas ini Moropozo, saya tunjuk dekat sini. Nampak tak persen dekat atas ni? Okey, hampir 10%. Okey, itu adalah Moropozo. Okey, so bila Moropozo, esoknya dah boleh buat penjualan. Okey, so nampak sikit untung. Okey, so nampaklah sikit untung daripada tadi. So ada 11%. Dan nanti di dalam topik box trading, saya akan tunjukkan kepada anda penggunaan untuk pembelian, penggunaan Moropozo ini untuk kita buat pembelian di dalam teknik box trading pula. Okey. Okey, so jual dekat sini. Kemudian jumpa lagi hanging man dekat sini. So bila jumpa, esok naik lebih high. So naik saja lebih high, boleh buat pembelian. Okey, so buat pembelian. Dengan sayangnya hari kita buat pembelian tu dah jadi shooting star. So esoknya perlu jual. Kalau ikutkan dia punya syarat, perlu jual. Okey, dekat sini ada untung setengah sen sahaja. Okey.
So sekarang last candle tak ada sebarang signal untuk last candle ini adalah pada 22 hari bulan 11 2016. Okey, kalau terjumpa apa-apa sebarang counter yang last candlenya ada 3 di antara syarat pembelian, saya akan update terus untuk next apa akan jadi. Okey, insya-Allah. So counter yang ketiga, Dufu. Saya peruntukkan untuk terangkan berkenaan contoh ini, mungkin ambil masa 1 atau 1 jam lebih saja. Okey, so saya cuba bagi sebanyak mungkin contoh untuk pembelian ataupun kaedah pembelian menggunakan candle ini. Dan saya dekat office saya ni sebelah rumah burung, so dia akan ada bunyi burung sikit lah. So mungkin mengganggu pendengaran. Okey, audio akan mengganggu. Cumanya saya tak akan saya tak boleh buat online, saya tak boleh connect dengan internet, sebab bila saya connect internet dia akan berlaku gangguan suara juga. So saya terpaksa putuskan penggunaan internet lebih dahulu. Okey, so counter Dufu ni memang daripada dulu kita tengok dia consider uptrend lah. So kita tengok yang dekat-dekat ni lah, tak nak tengok yang jauh-jauh sangat. Tapi kalau nak tengok pun nanti saya cuba tunjuk. Okey, so kita tengok yang hampir-hampir dulu. Okey, so yang pertamanya adalah sini. Kita tengok daripada belakang dulu. Yang pertamanya adalah sini. Ini adalah doji, kemudian naik melebihi high. Okey, ini yang saya katakan tadi. Nak tengok kreativiti kita macam mana. Okey, selebihnya. Okey, contoh dekat sini naik melebihi high dan kita buat pembelian kat sini. So esok beli je, esok dia turun dulu, kemudian naik membentuk hanging man. Macam saya kata tadi lah. Okey, hanging man ni dah jumpa, sepatutnya kita jual. Tapi okey, jual semula apabila terjumpa salah satu daripada terjumpa hanging man. So sepatutnya kita jual. Tapi kita kena ingat, okey, kalau kita tak beli lagi, makna kita jumpa hanging man, kita ready untuk beli esok. Ini yang kreativiti yang saya kata tadi, lebih advance yang anda akan pelajari nanti. Okey, slow. Dia tak boleh kalut-kalut. Okey, untuk maknanya macam mana idea kita nanti lepas buat pembelian, tiba-tiba keluar lagi signal untuk buat pembelian, tapi signal itu juga adalah signal penjualan. Okey, di situ memain peranan kita punya kreativiti macam mana. Okey, kita punya idea nak buat macam mana. So kalau saya selalunya, kalau saya beli disebabkan doji ni, kemudian naik dan saya beli esoknya ni lah, tiba-tiba esok turun naik membentuk satu hanging man, esoknya saya tak akan jual. Kalau dia mula turun, okey, close je turun, saya jual. Tapi kalau close dan naik melebihi high, saya akan hold lagi. Okey, so sama juga, hold, dia turun balik, so okey, tak ada masalah. Tiba-tiba jumpa doji. Okey, kemudian jadi doji lagi. Esoknya baru kita buat penjualan. Okey, tapi esoknya ini betul lah, jumpa doji, esoknya buat penjualan. So esok tak ada sebarang signal untuk pembelian, so kita boleh jual terus. Okey, tak ada masalah. Tapi untuk pengetahuan, kalau anda menggunakan teknik breakout, okey, sepatutnya anda boleh hold lagi lah. Okey, sebab kita nak tunggu dia dah dekat dengan resistance. So bila dia naik lebih pada resistance, insyaAllah dia akan naik lagi. Tapi saya tak nak bagi pening-pening nak gabungkan dengan teknik resistance. Itu adalah anda punya kreativiti nanti. Okey, anda perlu cepat mahir, cepat cekap dengan teknik-teknik yang awal daripada CD pertama tu, boleh digabungkan. Okey, so tadi kita buat pembelian dekat sini dan buat penjualan pada esoknya, itu 9%. So okey lah. Okey, so saya cuba ringkaskan sedikit-sedikit. Jika anda kurang jelas, anda perlu ulang balik daripada penjelasan Kenga tadi. Okey, ada yang tak clear, anda perlu ulang dulu. Okey, kalau tak clear juga, 44 kali pun tak clear, kontak saya, telefon saya akan pasuh sikit bagi clear. Okey, so kita petah balik ke belakang sikit. Ini bukan doji, okey, sorry, ya betul, ini bukan doji, ini bukan doji, tapi di sini ada hanging man, kemudian naik. So naik saja dah membentuk Moropozo. So sepatutnya, memanglah kita tengok dekat sini Moropozo dia 6% sahaja, tapi harga 50 sen. Okey, kenaikan yang banyak. Kenaikan sehingga 3 sen setengah, 4 sen. So bagi saya dia adalah Moropozo. Sebab apa? Dia punya candle panjang compare dengan candle-candle yang lain. Nampak tak? Sini satu Moropozo, sini kita panggil Moropozo juga. Okey. Okey, cumanya
bila kita jumpa ni, esoknya kena jual. Okey, esoknya kena jual. Okey, kalau dia naik macam saya kata tadi, dia naik lebih pada high, so boleh tunggu lagi. Boleh tunggu. Itu yang maksud saya kata tadi. Sepatutnya apabila kita beli menggunakan kaedah candle ini, kita menjual guna kaedah candle. So jumpa balik merupakan boleh jual balik. Tak ada masalah. Okey, tapi tadi saya kata ikut kreativiti kita. So lepas jual, dia naik lagi. Di sini akan memainkan peranan anda nanti. Okey, maksudnya dekat sini, kalau dia dah naik, jumpa apa ni signal penjualan dan okey, bukan saya pening. Dulunya saya ajak orang macam ni lah, saya story cerita yang betul. Dulunya saya ajak orang dan apa yang saya belajar adalah ini signal pembelian. Kesemua ini adalah signal pembelian. Doji, shooting star, hanging man. Okey, jangan cerita kat orang lah. Saya beritahu. Spinning top dan juga ni Muropozo. Tu dulu. Okey, dulu memang saya cerita kat orang dan memang saya belajar macam tu. Tapi bila saya buat R&D balik, okey, Muropozo tak sesuai untuk buat pembelian. Sesuai tapi kena sabar sikit sebab selepas je naik melebihi high selalunya dia akan turun dulu. So ini saya akan ajak nanti dalam topik box trading dan ini juga adalah signal pembelian sebenarnya tapi kurang sesuai untuk beli. Okey. So kelima-lima ini adalah signal penjualan. Okey. Ketiga ini saya beritahu dulu. Okey, tiga ini adalah signal pembelian. Okey, tiga ni. Tiga ini adalah signal pembelian. Okey. So, ini adalah signal pembelian. Manakala kesemua lima ini adalah signal penjualan. Tapi saya akan utamakan ini. Hanging man saya akan utamakan dengan doji. Ini saya jarang sebab nak tunggu dia naik pun dah tinggi. Okey, dulu memang saya bagi tahu kat orang. Kesemua ni adalah signal pembelian dan jumpa balik ke semua signal penjualan. Okey, sebab tu saya nampak keliru sikit cerita dekat sini. Okey, so saya ulang semula. Okey, jumpa je hanging man. So esok naik lebih high. So boleh beli lah. Okey, beli bila dia naik lebih high. So tiba-tiba dia jadi Muropozo. Cakap banyak tak ada, esok jual. Okey, esok jual. Tak kisah dia close jadi apa pun, esok jual. Okey, kalau dia close doji, tunggu lah doji lah. Tapi nak beritahu ini bukan doji lah. Tapi ni untung pun tak banyak lah, sikit lah. Okey, dalam 3-4% macam tu. Okey lah. Okey, kita tengok belakang-belakang lagi. Ini shooting star syarat tak lepas. Okey, saya cuba ringkaskan dan cuba untuk bawa lebih laju sikit. Okey, saya harap anda semua dah faham. Okey, ini shooting star tapi syarat tak lepas. Sorry, ini hanging man tapi syarat tak lepas. Ini shooting star syarat tak lepas. Ini syarat lepas. Okey, dua kali ganda tak? Ya, betul, dua kali ganda. Syarat lepas, beli. Okey, bila anda beli, banyak tips nak bagi tahu kan. Bila anda beli dekat sini. Kenapa saya kata tadi? Saya tak over suka shooting star. Ini dah sebab dah. Okey. Shooting star ni selalunya dia nak turun. Tapi kalau naik, insyaAllah dia akan naik juga. Okey. Tapi nak jual balik, kena jumpa dekat sini. Shooting star lagi sekali. Okey, nampak tak? So beli dekat sini, jual dekat sini. So dalam keadaan rugi lah. Tapi dalam keadaan rugi pun dekat sini dia ada bagi dividen 1 sen. Selalunya counter-counter selepas dia bayar dividen dia akan turun. Okey, selalunya. So ingat ini satu bonus saya bagi Jumpa saja loceng ni dividen lah. So selalunya dia nak selepas dapat dividen dia turun. Okey. So belakang ni tak ada. Okey, shooting star tak lepas syarat. So tak perlu buat pembelian. Ini okey, ini doji. So doji beli, esok beli kemudian lusa jumpa spinning top. So jual lah. Beli dekat high doji atas sikit, jual dekat sini close 4%. So okey lah. Nah. Yang penting kita faham kenapa kita buat pembelian. Okey? So kat belakang-belakang lagi kita cuba bawa. Saya cuba bawa Ini shooting star. Nampak? Syarat tak lepas. Tu tak perlu beli. Okey? Tak ada. Ini pun shooting star. Nampak? Shooting star selalu kalau dia duduk macam ni, selalu nak turun. Tapi kalau dia nak, sebab tu shooting star ni saya dijadikan sebagai signal penjualan juga. Dan dia juga adalah signal pembelian. Okey? So utamakan hanging man dan juga doji Okey? Ada lagi kat belakang-belakang ni tapi tak... dah lama. So saya tak nak cerita benda yang lama, kita tengok benda-benda yang baru lah.
Sebab saya takut bila saya record ni pun dah 22/11. Mungkin saya akan hold CD ataupun ebook video ni selama 3 hingga ke 6 bulan. So siapa yang dapat bulan tahun 2017 agak lama jugalah. Okay. So sistek ni baru-baru ni nampak macam volume dia cantik sikit lah. Nampak macam agak menarik. Okay. Tapi dia consider sideways. Cuma saya nak tunjuk sistek yang menariknya dulu. Okey, saya ingat sebab saya beli. Okey, saya tunjuk satu lah. Saya tak tunjuk banyak. Saya tunjuk yang ni Ni dia kira uptrend lah ni. Dia turun dan naik semula dia kira uptrend lah. Okey, ini adalah hanging man. Okey, so kalau jumpa jenis-jenis macam ni syok lah. Okey, hanging man kemudian dia naik. Okey, katakan kita beli waktu sini 22 sen. Ini bukan signal penjualan. Ini bukan. Ini pun bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini pun bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini pun bukan. Sebab bukan doji. Ini bukan. Ini baru signal penjualan. Baru syok kalau jumpa kontor-kontor macam ni. So esok jual. Jual dekat area sini lah. Saya jual dekat area bawah. Area dia buka tu. Okey. Cukup jual kat tu. Jangan jauh-jauh. Tapi tu saya beritahu, kalau beli dekat sini, selalunya kalau orang ni dia tak ada skill ataupun tak ada sebab kenapa dia nak buat pembelian, dekat sini 20% dah. Hari satu hari beli, 2, 3, 4 hari beli dah 20%. Confirm ketak lutut nak jual punya. Tapi kalau kita ada teknik, kita ada syarat ataupun sebab pembelian, of course kita akan ada sebab untuk kita jual. So, apa sebab untuk kita jual? Tunggu baliklah dia keluar signal tu. So kalau ikutkan keluar signal dekat sini. Macam ni barulah syok tengok 63%. Okay. So tadi 6%, 4%. So kalau jumpa satu kontor macam ni, barulah rasa feel main saham. Tak apalah, tunggu sekejap, dalam masa sebulan lebih je pun 60%. Dan saya nak bagi tahu kata waktu ni adalah waktu market tengah cantik. So waktu market tengah uptrend. Waktu ni lah waktu yang jadi. Saya ingat sebab saya ada beli. Okey, memang saya ada beli, confirm saya ada beli kaunter ni. Okey, so untuk lately ni dia dah tak apa cantik. Okey. Dan sekarang ni kalau kita dapat tengok kaunter ni dia baru nampak macam nak naik balik. Tapi ni tips. Okey, bukan tips, ini bonus. Okey, macam saya kata, kalau nak beli, bagi dia jadi uptrend dulu. Beli guna kaedah yang support resistance. Tak ada, bagi yang lepas ni dulu. Lebih selamat bila dia lepas 265, anda tengok apa jadi dengan counter sistek ni. So nak tak nak bagi dia lepas dulu. Janganlah tengok. Jangan jadi macam orang kata apa? Tengok kenaikan dekat sini banyak sampai 13%, dah kalut dah. Kalut tengok. Tak payah kalut. Okey. Sorry bahasa Kedah sikit. Saya kadang kalau marah ni memang saya bukan marah. Saya macam kenapa lah nak buat perangai macam tu? Nampak kaunter tu naik sikit lah, kalut nak kejap kaunter tu. Relax, kita ada teknik pembelian. Okey, kita ada cara untuk buat pembelian. Kita guna teknik kita, tak perlu nak ikut-ikut orang. Maksudnya dekat sini, emosi kena kontrol. Takat naik satu hari, lepas tu tak naik. Okey, better. Okey, kalau naik pun, saya tak rasa orang akan tunggu. Naik dekat sini, orang akan tunggu sampai atas ni, tak. Okey, sebab dia tak tahu, dia main ikut saja. So, jawapan saya dekat sini, kalau nak beli counter sistem ni, bagi dia naik lebih daripada 265 dulu. Dan anda lihat sendiri dah belajar lah pun guna teknik DCD yang pertama. Okey, bila dia dah naik lebih daripada resistance, dia akan naik lagi. Okey, so anda tengok sendiri bila dia, sebab dia dah lama sideways, kalau dia naik atas ni, insya-Allah dia akan naik. Okey, so anda perhatikan sahaja counter ni. Okey, kalau dia boleh naik, nanti baru masuk, baru kita tengok signal apa yang ada. Panjang cerita pula counter ni. Okey, so di next. Okey, so counter di next ni, counter di next ni sekarang ni dia dah membentuk uptrend lah. Okey, dia membentuk uptrend. So kita ambil yang dekat sini lah. Cuma nampak candle dia tak apa cantik, kecil-kecil candle dia. Okey, so tak ada sebarang signal. Sini ada signal, tapi anda beli dekat sini dan anda jual dekat sini. So mungkin ada untung, mungkin untung sikit, mungkin tak ada untung. Okey, lain-lain. Ini ada signal, anda beli dekat sini, kemudian ini ada signal, anda jual dekat sini. Okey, sikit sajalah, tak banyak lah, mungkin dalam 1%, 2% saja. Sebab apa? Sebab candle dia pun tak apa nak menarik. Tapi counter ni ada lebih sesuai kalau kita guna teknik swing lah. Okey, so nampak macam wave pertama, wave kedua, nampak nak membentuk wave ketiga. Okey, dan apa yang saya bagi tahu ini adalah based on last candle 21/11 dan 22/11.
anda perlu tengok sendiri. Okey, saya rasa kaunter ni mungkin nak turun lagi lah pada 23 sen macam tu sebelum dia buat kenaikan. Okey, saya pun perhatikan kaunter ni. Okey, saya mungkin tunggu dia turun sehingga 23 sen, 23.5 sen. Okey, saya perhatikan kaunter ni dan saya tak belilah sekarang ni. Saya tunggu dia turun lagi sikit. Okey. So kalau anda dapat video saya ni sebulan lewat, 2 bulan lewat, okey, so anda boleh tengok balik counter D naik ni apa dah jadi. Tak semestinya apa yang sejangkau itu betul. Okey, yang pentingnya okey, selepas kita buat pembelian saja kita faham kita nak jual dekat mana dan kita nak beli disebabkan apa. Okey, so tak ada sebarang signal dekat sini, ada pun tak berapa cantik. Kemudian kita tengok counter KNM. So KNM ni tuan-tuan saya beritahu, kalau anda selalu study, selalu pilih counter KNM, tak payah buka. Okey, sebab dia bukan uptrend. Saya tak nak buka. Okey, Bio Holding saya lupa, tapi nampak rasanya lama tak dengar counter ni. Bio Holding. Okey, tak apa cantik. Okey, so bila counter-counter macam ni, sideways macam ni, dia ada signal, selalu signal doji ya. Signal doji selalu ada, tapi selalunya tak akan melepasi syarat. Tapi kalau dah tengok graf macam ni, okey, asalnya bukanlah kita letakkan dia sebagai pilihan utama counter. Okey, so saya skip counter Bio Holding. OpenSys, OpenSys cantik lah. Jadi OpenSys ni nampak cantik sikit. InsyaAllah ada syarat pembelian, signal pembelian ada insyaAllah. Okey, so kat mana kita start kata dia uptrend? Dekat sini ya, dekat sini. Okey, so sebelum ni, kalau kita nak beli dekat sebelum ni, kita kena tengok dulu sebelum ni. Okey, kalau dia naik lebih daripada resistor ni, okey, baru kita boleh buat pembelian. Maknanya waktu tu kita duduk kat sini lah. Macam ni takkan nak buat pembelian, betul tak? So kalau dia dah mula breakout 325, baru kita buat pembelian. Baru kita boleh buat pembelian, kita tunggu signal, kita tak boleh beli tu beli boleh dengan syarat beli disebabkan apa, teknik apa, okey, resistor maybe. So mungkin kita akan beli start daripada sini. Okey, start daripada ni. Okey, sini shooting star tak lepas syarat, doji tak lepas syarat, shooting star esok tak lepas syarat, hanging man esok tak lepas syarat, tak ada apa, doji esok tak lepas syarat. Okey, ni bahaya ni. Ini spinning top, ini lepas syarat. Tapi lepas syarat macam nak rugi je ni. Pada kata. Okey, di sini lepas syarat. Tu saya kata tak semestinya kita beli dalam keadaan untung. Okey, dan saya nak bagi tahu kata teknik bukanlah 100% perfect. Ini adalah hanging man. Okey, esok lepas syarat. So kita pun buat pembelian. So bila beli, di sini bukan signal penjualan, di sini bukan signal penjualan, di sini bukan signal penjualan, di sini bukan signal, di sini tiba-tiba jatuh teruk. Okey, jatuh teruk ini adalah signal penjualan sebab ini adalah Moropozo. Okey, itu adalah Moropozo dan kita telah rugi sebanyak 15 ke 16%. Okey, 15 ke 16% kerugian. So tak semestinya beli dalam keadaan untung. Okey, okey. So jangan takut, ini baru satu je counter saya tunjuk rugi. Alah, 100 counter pilih satu je rugi, relax lah. Kita nak main saham ni dia kena emosi kena kental sikit. Okey, so dekat sini kita tengok ada lagi signal. Okey, lepas dia turun-turun banyak tadi, dia muncul lagi satu signal iaitu hanging man. So hanging man beli turun dia jadi hanging man. So esoknya jual. So esoknya jual adalah akan rugi sikit lah. So akan rugi sikit. Betul akan rugi sikit. Okey, sebenarnya waktu ni market tak okey sebenarnya. So market tak okey waktu ni. Tapi tak apa, saya nak tunjuk. Okey, di sini shooting star. Di sini Moropozo bukan syarat pembelian. Dulu saya ajak itu pembeli juga sebenarnya. Okey, di sini shooting star syarat tak lepas. Doji tak lepas, tak ada apa. Ini doji dah lepas. Okey, selepas beli kemudian dia jadi shooting star, signal penjualan. Jual balik, tak ada masalah. Okey, tak ada. Ini doji tak lepas syarat. Okey, tahu kan kenapa tak lepas syarat? Sebab esoknya tak lebih high. So kena faham dulu. Kalau tak faham, play balik daripada minit pertama, tengok balik. Okey, saya dah terang panjang lebar. Saya tak boleh terangkan setiap counter sama macam saya terangkan Kanger tadi. 10 jam tak cukup. Okey, kemudian di sini ada doji. Okey, so naik melebihi high dan sehingga sekarang masih
Sehingga tarikh ini masih tiada signal penjualan. Okey, masih tiada signal penjualan. Beli dekat sini sehingga sekarang dah ada untung 5%, masih belum ada signal penjualan. So, monitor kaunter ni, anda tengok, tak kisahlah anda dapat tarikh 2 bulan lewat ke, 3 bulan lewat ke, 3 hari ke, seminggu lewat, anda monitor kaunter ni. Dan kaunter ni waktu daripada bukan waktu 13-11 ni, daripada bulan 8 2016 dah jadi saya punya favorite kaunter lah. Sekarang ni baru nampak dia naik sikit dan saya masih hold. Okey. Okey, kemudian kita tengok counter Persona. Okey. Okey, Persona ni lately ni cantik lah. Okey, lately ni cantik. Okey, yang pertama sekali kita kena tengok dia breakout dekat mana. Baru kita boleh tahu dia uptrend. So, kalau kita beli dalam keadaan macam ni, sideways. Okey, so di mana dia mula naik? Okey, di mana dia mula naik? Mana paling tinggi? Okey, sini paling tinggi. Kita kata sini paling tinggi. Okey, 435. So, bila dia dah naik lebih daripada 435, okey lah, cun lah. Okey, so baru kita consider dia sebagai satu counter uptrend. So, elok-elok dia naik je, dah ada dah satu doji. So, esok naik, bukan naik lebih high, dia buka dah lebih high. So, anda boleh buat pembelian terus. So, beli dekat sini. Okey, so beli kat sini, tapi malangnya dia turun dan membentuk hanging man dekat bawah ni. So macam saya kata tadi lah, hanging man ni adalah signal penjualan, tapi ikut kreativiti, ia juga merupakan signal pembelian. So anda boleh hold lagi satu hari untuk tengok apa yang akan berlaku esok. Okey, kalau dia naik boleh hold lah. Okey, kalau dia naik boleh hold. Kalau dia turun boleh jual balik lah. So dalam keadaan rugi, minta maaf lah, rugi. Okey, so esoknya dia still naik dan ini bukan hanging man. Okey, ini bukan hanging man sebab tak melebihi 2 kali ganda. So anda boleh hold lagi. Ini adalah hanging man. Okey, so esok dia tak berjaya naik lebih daripada high. Okey, bila dia tak berjaya naik lebih daripada high, sorry, jika dia tak boleh naik melebihi high, anda boleh buat penjualan. Okey, kemudian lepas ini situasi yang betul lah, anda pun jual dekat situ dalam keadaan yang bagi saya untung lah. Jual pada esok untung 3%. Okey, nak dijadikan cerita, lepas jual turun tiba-tiba dia naik balik. Petang malam tu kita tengok dia dah jadi hanging man balik. So bila dia jadi hanging man balik, boleh beli balik lah jawapan dia kalau esok naik melebihi high. So esoknya saya nak bagi satu ni, anak panah bagi nampak sikit. So ini adalah hanging man. Kemudian esok kita tengok, okey, dia naik. Buka-buka dah memang dah naik dah. Okey, so bila buka je dah naik, so dah boleh buat pembelian. Okey, buat pembelian. Kemudian ini jumpa lagi sekali hanging man. Macam saya katalah, hanging man adalah signal pembelian dan penjualan. So kena mainkan peranan yang sangat penting. Adakah anda nak terus buat penjualan esoknya? Jawapannya hanya anda boleh tunggu lagi. Jika dia naik, boleh hold lagi. So jawapannya naik. Maknanya anggap kita belum beli. Okey, so kita jumpa hanging man baru kita beli. So beli naik sampailah dekat sini baru ada signal hanging spinning top. Saya dah bertahun-tahun sebut pun masih keliru lagi. So anda buat pembelian dekat sini dan sehingga sekarang dah 25%. So handsome lah 25%. Ini counter yang terbaru. Okey, maknanya sehingga 23 bulan 11 ini jadi dia. Okey, so next counter selepas Persona, OCR. Saya rasa OCR tak begitu cantik lah. Buka uptrend. Tapi nak tengok jugalah. Okey, kurang menarik. Okey, kurang menarik. Baru-baru ni dia ada naik sebab sebelum ni dia sideways, consider sideways. Tapi anda boleh tengok dah counter ni sebab apa? Dulu dia downtrend dan sideways, tapi dia dah lebih daripada dia dah breakout. So anda boleh perhatikan counter ni. Okey, kalau dapat video ni lambat, saya minta maaf banyak-banyak. Okey, yang penting anda faham teknik dia dulu. Okey, counter ni tak penting. Okey, maksud saya counter yang saya tunjuk sekarang ni, anda nak buat pembelian, nak dapatkan waktu, mungkin saya akan edarkan video ni, ambil masa 2-3 bulan, 5 bulan macam saya cakap lah. Tapi yang penting anda faham teknik pembelian tu dulu. Okey, so saya tak tunjuk sebab konten ni nampak tak menarik, buat masalah. Cumanya sehingga 23 bulan 11 dia dah breakout dah. Bukan breakout, dia dah break resistance 42 sen. Okey, anda monitor. Kemudian Destiny. Bunyi tak best ya. Wish.
Menarik kok. Okey, bunyi tak best tapi menarik juga saya tengok. Okey, so counter ni kita consider sebagai satu counter uptrend. Bila dia dah naik melebihi resistance inilah. So atas-atas ni baru boleh buat pembelian. So kalau kita tengok dekat atas ni ada tak signal pembelian. Yang bawah ni tak kira lah. Sebab waktu ni dia sideways. So kita tak boleh buat pembelian dekat sini. So ini bukan doji, ini bukan doji, bukan. Okey, tak ada. Okey, tak ada yang melepasi syarat. Ini hanging man tak lepas syarat. Okey, ini shooting star tak lepas syarat. So kita pergi ke next counter. Ifka sekarang ni tak apa nak cantik lah. Dulu cantik lah. Nah. Ifka sekarang tak apa nak cantik. Okey. So kalau macam ni punya counter, downtrend lah kita tengok, consider downtrend. So janganlah jumpa signal nak pergi beli pula. Jawapan dia tak kena lah, tak kena sebab counter downtrend. So kita tak, syarat counter tak lepas. Walaupun ada syarat pembelian, okey, syarat pembelian tu lepas tapi syarat counter tak lepas, tak boleh. So kena kaji betul-betul, monitor betul-betul counter solution. Okey, sekejap pun tak apa cantik lah. Tak apa cantik, dia consider sideways. Solution, Sedania pun saya tahu tak okey, Anzo tak okey, Melewa okey. Tengok je lah, Sedania. Okey, tak okey lah, saya kata tak okey. Sedania, Anzo pun tak okey. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu study, terlalu tengok counter sampai kita kenal dah trend counter tu macam mana. Okey, so yang mana tak melepasi syarat memang saya tak nak study. Melewar okey lah. Melewar MacBook ni insyaAllah okey. Okey, so melewar ni pun adalah salah satu counter favorite saya juga. Okey. Dia start uptrend dulu dekat sini lah. Dia dah naik, dia turun, dia start uptrend. Cuma consider sideways, ada tak signal. Saya cuba cari kepada anda. Ada doji tapi tak lepas syarat. Ada lepas syarat tapi dia turun. Tak perlu jual. Okey, so anda tengok kat sini ya. Ini adalah hanging man. Okey, kemudian dia naik. Okey, bila dia naik, so kita buat pembelian. Kemudian dia turun, naik balik, turun. Ni bukan doji, bukan sini. Okey, sini walaupun ada sedikit shadow, kita anggap dia sebagai Moropozole lah. Sebab apa? Kenaikan yang banyak. Okey, so anda boleh buat penjualan dekat sini. So beli dekat sini, jual dekat sini esoknya lah. So dapat 2%. So tak apa menarik kan. Okey, so saya bawa counter lain. Right. Tak semestinya setiap counter tu ada signal pembelian. So anda kena pilih counter yang betul-betul cantik lah. Tengok history sebelum ni macam mana pun adalah satu teknik juga. Okey, MacBook ke MacBook. Saya terus terang beritahu, saya bahasa Inggeris saya memang agak broken sikit lah. Tapi boleh lah sikit-sikit. Lepas tu saya fully cakap bahasa Melayu. Dekat channel saya pun semua saya update bahasa Melayu. Maybank buat apa? Okey, MacBook. Saya panggil MacBook lah. Okey. So counter ni dulunya sebelum ni dia downtrend. Okey, so kita tengok volume, dia start dekat sini. So kita ambil kat situ lah. Okey. So bila kita ambil kat sini dia nampak dah uptrend. Sekarang ni pun counter ni masih uptrend sebab dia tak turun di bawah paras permulaan kenaikan. Okey, cumanya dia consider sebagai satu counter sideways. Bila nak boleh beli counter ni? So jawapan dia kena tunggu ni ya. Bagi dia naik lebih ni dulu. Ni lah resistor ni. Okey, bagi dia naik lebih dulu baru kita boleh buat pembelian. Ataupun nak selamat lagi bagi lebih ni. Ni dah topik CD pertama ni. Okey. So ada signal dalam ni tapi saya tak nak tunjuk sebab dia consider sideways. Okey, kemudian LFE Corp. Saya kalau counter-counter yang saya tak berapa nak dengar sangat ni, saya takut tak okey lah. Okey, jarang saya dengar ni counter ni. Patutlah. Okey, so tak okey lah counter macam ni, kita memang nak elakkan. Okey, Malton okey, baru-baru ni nampak macam menarik sikit. Maybe sebab ada kawan saya bagi tahu Malton okey. Baru-baru ni lah, saya pun tak monitor counter ni. Kat mana yang okeynya? Okey. Dia dah dulu uptrend, sekarang ni nampak macam bearish. So kita panggil dia consider bearish. Tapi nak tengok volume bermula dekat mana? Sama je dulu dengan low. Kenapa? Sebab lebih kurang dia tak ada perbezaan. Okey, lately kalau kita tengok lately ni dia ada kenaikan, okey.
So ada kenaikan, tiba-tiba dia melepasi resistance, okey, dan ada di sini hanging man. Okey, hanging man naik tak meroboh tu sebab tak naik banyak, lebih kurang naik dalam 4 sen, tapi dalam hampir 6 sen boleh diambil kira. Tapi kalau esok dia still naik lagi, okey lah. Selalunya selepas meroboh zone ni dia akan turun. Okey, tak apalah kalau kata jual dekat situ pun okey, tak ada masalah. Jual esoknya 4%, tapi kalau jual paling lewat adalah dekat sinilah esoknya, mungkin selepas candle hanging man. Okey lah 9%. Nah 9 ke 10%. So okey, nampak menarik jugalah. So boleh monitor juga counter ni. Okey, kalau dia breakout nanti, dia dah break resistance, cantik lah. Mountain, JCY saya rasa tak okey, tapi nak puaskan hati kita tengok, kita study bersama-sama, jangan risau. So dekat kelas pun saya tak bawa ke semua kaunter macam ni, saya akan pilih dulu kaunter-kaunter yang menarik dulu, baru saya akan perbincangkan. Okey, so JCY, oh nampak menarik disebabkan teknik lain lah. Nah dia dah break dekat sini, dia dah break resistance yang lama, dan ada signal box trading yang kita akan belajar nanti, jangan risau, tunggu. Okey, so hadapkan benda ni dulu. Kemudian R sawit pun saya rasa tak berapa menarik. Okey, tak menarik. Dan saya skip lah, Rich pun tak berapa menarik. Okey, untuk MTD ACPI ni dia dah macam consider menurun juga sekarang ni. Okey, tak apa menarik. Okey, tapi dia nampaklah uptrend sebab dia permulaan naik kat sini, volume start dekat situ. Okey, nampaklah. Selagi dia tak turun di bawah paras permulaan kenaikan ni, dia still counter uptrend. Okey, so di sini ada shooting star. Shooting star. So next day boleh dah tengok, tapi macam saya kata lah, shooting star ni bahaya sikit. Okey, so utamakan hanging man dengan doji, itu lebih bagus lah. Okey, secara pun tak okey, GOB tak okey, cycle macam pernah dengar. Okey, saya rasa kaunter-kaunter yang bawah ni, kaunter-kaunter yang volume semakin kurang. Okey, so banyak kaunter yang saya akan skip lah. So kaunter yang saya dengar tak apa menarik tu, saya tak mau tengok lah, sebab saya nak saya nak skip sikit. Tapi skip pun tak adalah skip sampai saya skip teknik, saya skip counter je. Okey, so tak berapa menarik cycle. Paksen tak okey, Sensoft jarang juga dengar Sensoft ni. Itulah, jarang dengar dia jadi macam tu. Okey, Paksen tak okey, Barakah pun tak okey, Hyap Tech okey lah. Okey, Hyap Tech ni insyaAllah ada. Okey, so Hyap Tech ni cantik lah juga. Okey, sebab dia starting, dia naik dekat area sini. Area sini ya. Kita tekan volume, kita nampak dia bermula dekat area situ, nampak dekat sini. Betul lah apa yang saya cakap tadi. Okey, cumanya kita tengok dekat mana ada signal pembelian. Okey, bila dia turun sampai bawah paras ni, selalunya jaranglah orang buat pembelian. So tak apalah kalau kata jumpa doji tiba-tiba naik kan, so kita tak buat pembelian, anggap itu bukan rezeki je lah. Sebab kalau saya pun, saya tak beli waktu ni. Okey, sebab dia dah turun dah. Tapi kalau anda mahir, nanti slow-slow lah benda ni. Okey, slow-slow insyaAllah. So tak ada sebarang signal yang menarik. Okey, untuk teknik candle, tapi untuk teknik lain ada lah, macam Fibonacci retracement, elliott wave tu ada. Okey, MKLand tak okey, dia dah macam sideways. BSL Corp jarang saya dengar. Tu lah, bila kita sebut jarang tu, counter mesti tak elok. Okey, so saya harap anda pun akan jadi macam saya juga, bila sebut je counter, okey, tahu dah, jarang dengar ni. Kalau elok, sama ada kita terlepas pandang ataupun dia tak syariah, itu saja. Okey, yang saya jarang dengar ni, saya nampak elok, tapi mungkin kita check balik dia punya status haram dia lah. Okey, Lion Industry ni okey kot, Lion Industry ya. Okey, so counter ni satu counter yang boleh kita consider sebagai counter yang uptrend, sebab kita tengok volume dia bermula dekat sini. Kita ambil kat sini saja. Okey, so dia naik, dia turun, so okey lah, dia tak turun di bawah paras permulaan kenaikan. So kalau kita nak buat pembelian, contohnya
pun tak ada sebarang dekat sini yang menarik. Okey, ini hanging man pun tak melupasi syarat. Ini ada satu. Okey, nak bagi nampak lah. Ini kena rajin study ya jawapan dia. Kalau tak rajin tak boleh buat apa. Okey, ini hanging man. Jumpa. Lepas tu esok jadi hanging man. Jual balik. So ugi lah. Senang cerita ugi. So sini nak tunjuk juga. Ugi ke untung saya kena tunjuk. Okey. Kemudian kita tengok counter. Saya rasa counter-counter bawah ni dah tak apa menarik dah. Okey, serius saya bagi tak apa menarik. Tak payah tengok sendiri. Okey, kita ambil edu spec. Memang mengarut lah counter ni. Daripada segi apa yang saya kata mengarut? Daripada segi dia punya trend lah. Mungkin ada orang kata okey. Bagi saya counter macam ni tak okey ya. Trend yang mengarut lah bagi saya. Ada juga orang beli dan beruntung. Tak ada masalah. Tu mungkin dia ada skill dia masing-masing. Okey, saya rasa tak kata counter ni tak boleh beli. Tapi bagi saya counter ni bagi saya tak menarik lah. So, tak pernah dengar pun. Okay. Efficient okey kot. Hobbit semua tak okey lah ni. Okay, kebanyakan counter-counter bawah ni kebanyakan yang dah bukan counter uptrend lah. Okay, tapi anda boleh monitor selebihnya. Ingat apa yang saya kata. Okay, untuk teknik pembelian saya ulang sekali lagi, utamakan bila anda jumpa ini. Okay, hanging man. Okay, doji, shooting star ni pilihan ketiga. Kalau tak ada sangat nak guna pun boleh guna. Okey, so saya nak tunjuk satu counter-counter yang saya ingat. Macam contohnya atur maju. Okey, so counter atur maju dulu. Sekarang ni tak syok. Okey, so saya kata counter yang dah mula naik, dia turun. Okey, selagi dia tak turun di baras permulaan kenaikan, counter tu kita anggap sebagai counter uptrend. Okey, so tengok dekat sini. Okey, ini adalah hanging man. Betul? Hanging man. So esoknya naik lebih high. So boleh beli ya. Okey, ini bukan syarat penjualan. Ini bukan signal penjualan. Okey, next bukan signal penjualan. Next bukan signal penjualan. Bukan. Ini baru signal penjualan. Tapi itu saya beritahu, kalau kata spinning top berwarna hijau ni, tengok dulu. Kalau dia boleh naik lagi, hold lagi. So dia naik lagi, boleh hold lagi. Okey, itu bukan spinning top, bukan syarat penjualan, bukan spinning top, tak ada signal penjualan. Di sini baru ada doji. Okey, so esoknya kalau dia naik lagi boleh hold, tak ada masalah. Okey, so bukan signal, bukan. Okey, ini shooting star. Shooting star ni esok dia tak naik lebih high. Paling maksimum lah tu. Okey, kalau kecut perut dekat sini dah orang dah jual dah. Kalau kata beli dekat sini, betul lah nak tunggu sampai situ. Okey, selalunya tengok, ini dah syarat signal penjualan dah ni. Okey, sini ni signal penjualan. So dah tengok dalam keadaan untung 35%. So orang akan buat apa? Orang akan jual lah. Okey, tapi kalau dia kreatif lagi, dia akan tunggu lagi ya. Maknanya dia akan tunggu sehingga paling tinggi dekat sini lah 70%. Tapi saya nak bagi tahu lah, kalau orang beli counter, kalau terkena dekat anda, kalau terkena apa yang saya cakap ni terkena, jangan terasa. Okey, sebab selalunya orang kalau beli counter ni, kalau dia untung sikit lah, 1 sen 2 sen, dia kalut dah nak jual. Kalut lagi-lagi kalut. Kalau dia dah untung hari ni, esok counter tu turun, memang cukup kalut dia nak jual. Tapi kalau counter tu dia beli rugi, esok rugi lagi, dia relax, tunggu lagi. Rugi lagi, dia tunggu lagi. Rugi lagi, dia tunggu lagi. Itu masalah dia. Okey, itu perangai kita, perangai trader-trader yang tak nak belajar. So saya puji anda yang sanggup untuk keluarkan duit untuk dapatkan CD saya ni. Bagi saya CD saya ni tak seberapa. Saya cuba kongsikan ilmu yang saya ada. Tapi saya puji kepada anda yang dapatkan ni. At least anda ada effort untuk belajar. So nasihat saya adalah guna teknik memang banyak. Terus terang saya beritahu, teknik di dalam technical analysis ini sangat-sangat banyak. Okey, sangat banyak. Tapi macam mana pun banyaknya, jangan lupa asas yang mula-mula, iaitu pilih counter uptrend. Okey, anda ikut saja apa yang saya cakap ni dan ambillah masa sikit, 3 bulan, 6 bulan, setahun untuk belajar. Okey, itu saja. Okey, untuk teknik candle. Dan samalah teknik-teknik lain pun, nasihat saya sama saja. Jangan kita anggap hari ni kita nak belajar, esok first pembelian dah nak buat untung. Kalau untung, alhamdulillah. Okey, tapi ingatlah kita dalam keadaan nak belajar, kita ambil masa sikit. Okey apa ambil masa 3 bulan, 6 bulan, setahun. Okey, bila dah cekap nanti buat profit je. Okey, so untuk permulaan ni, untuk buat pembelian, untuk meyakinkan teknik-teknik yang saya ajak ni, saya tak bagilah beli dengan nilai yang begitu banyak. Beli sikit-sikit dulu untuk mahirkan. Sikit demi sikit, nanti tambah.
Okey, ingat apa yang saya kata. Yang pertama sekali kita ingat asas dia. Okey, fokus utama adalah counter tu dulu. Counter yang uptrend. Okey. Jangan pilih counter yang tak uptrend. Itu je dulu. Counter mestilah counter uptrend. Okey, back to basic balik. Counter yang kita pilih counter uptrend. Kalau counter kita pilih counter yang tak uptrend, gunalah indikator tepi-tepi ni banyak mana pun. Okey. Pakailah semua indikator ni sampai pening kepala tengok pun. Kalau permulaan pemilihan counter dah tak kena, tak betul, habis yang kat belakang-belakang ni semua out. Okey, terus terang saya beritahu. So pentingnya pemilihan counter tu dulu sebelum kita belajar teknik-teknik pembelian. Okey, itu nasihat saya untuk pembelian guna candle ini. Tapi sebenarnya gunalah teknik apa pun sama sahaja. Okey, so next video saya akan ajak kepada anda bagaimana untuk buat pembelian menggunakan teknik box trading, iaitu gabungan teknik support resistance dan juga teknik candle ini. Mungkin video tu tak panjang lah, sikit sahaja. Tapi yang tu padat dan ringkas. InsyaAllah ringkas dan padat. Balik pusing dah saya cakap. Okay. So saya record ni pun dah hampir maghrib. Okay. Sebab tu saya nak tamatkan record ni. Okay. Next video. ありがとうあります。